Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dalam tajuk nombor bulat, dan tajuk kecil yang seterusnya ialah darab dalam lingkungan 1 juta. Jadi apakah itu darab? Jadi tahu tak apakah itu darab? Apakah yang dimaksudkan dengan darab ataupun pendaraban? Jadi di sini pendaraban ataupun darab sebenarnya adalah satu proses penambahan yang berulang. Penambahan yang diulang-ulang untuk mendapatkan hasilnya. Dan apabila kita dah dapat hasil penambahan berulang ini, selalunya ia akan dikenali sebagai hasil darab. Hasil darab. Dan seperti mana operasi matematik tambah dan tolak, pendaraban juga boleh dinyatakan dalam dua bentuk. Apakah bentuk-bentuk yang mungkin dan boleh digunakan? Bentuk yang pertama adalah bentuk persamaan. Dan seperti mana operasi matematik yang lain sebelum ini, iaitu tambah dan tolak, bentuk persamaan ini juga cikgu kadang-kadang boleh nyatakan ia sebagai ayat matematik. Sebagai contoh, kita ada 78,916 darab 5. Dan hasilnya adalah 394,580. Kiranya satu operasi pendaraban ini dinyatakan dalam bentuk persamaan. Tapi selalunya kalau kita hendak mencari dan menyelesaikan sesuatu operasi matematik itu, kita akan gunakan bentuk yang kedua sebelum kita gunakan bentuk yang pertama ni. Dan bentuk seterusnya, bentuk yang boleh kita nyatakan operasi darab ni adalah bentuk lazim. Seperti mana tambah dan juga tolak, kita juga boleh menggunakan bentuk lazim untuk menyelesaikan sesuatu operasi darab. Sebagai contoh, kita ambil nombor di atas tadi, 78,916 darab 5. Maka jawapannya kita akan dapat, jawapannya adalah 394,580. Jadi ini adalah dua bentuk yang selalu sangat digunakan dalam setiap ataupun dalam setiap dan kebiasaannya memang akan digunakan dalam sesuatu operasi matematik. Seperti mana operasi tambah dan tolak, memandangkan operasi darab juga boleh dilakukan dalam bentuk lazim, maka terdapat beberapa langkah ataupun peraturan yang perlu kita ikut apabila hendak melakukan penyelesaian operasi darab dalam bentuk lazim. Jadi, apakah langkah-langkah yang perlu kita patuhi? Langkah pertama, seperti biasa apabila kita dah dapat nombor yang hendak didarab tu, kita hendaklah melakukan kerja-kerja penyusunan. Jadi kita kena susun nombor yang hendak didarab itu mengikut nilai tempatnya. Dan selalunya nombor yang didarab akan diletakkan di atas. Dan apabila perkalinya hendak ditulis, ia akan diletakkan pada barisan seterusnya ataupun pada barisan kedua. Dan apabila kita dah susun nombor mengikut nilai tempat dalam bentuk lazim tersebut yang hendak dibuat, kita akan melakukan operasi pendaraban dari nilai tempat paling kecil kepada nilai tempat yang paling besar, iaitu darab dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Sama juga seperti operasi tambah dan juga tolak. Jadi bila kita dah darab dari kanan ke kiri, dari sah kepada nilai tempat yang paling besar di sebelah kiri, kadang-kadang kita akan berhadapan dengan proses pengumpulan semula. Jadi sekiranya ada, kumpul semula akan berlaku. Macam mana nak kumpul semula? Kita tengok kejap lagi. Dan kita akan melihat cara untuk mendarab dengan nombor 2 digit. Dan apabila ada pendaraban dengan nombor 2 digit, akan berlaku operasi tambah pula. Tambah apa? Kita kena tambahkan hasil darab. Tambahkan hasil darab jika kita melakukan pendaraban dengan nombor 2 digit.
Jadi macam manakah kita nak buat operasi darab dalam bentuk lazim? Mari kita lihat contoh-contoh berikut. Marilah kita perhatikan contoh yang pertama melalui operasi darab dengan nombor 1 digit. Katakanlah kita diberikan soalan seperti berikut. 78,916 darab 5 sama dengan berapa? Macam contoh tadi je. Okay, tak apa, memang pun. Tapi cikgu nak tunjukkan macam mana kita akan dapat hasil darabnya dengan menggunakan bentuk lazim dan apabila ia didarabkan dengan nombor 1 digit. Jadi langkah pertama kita kena buat apa tadi? Kalau kita lihat tadi, kita kena susun nombor mengikut nilai tempat. Bila dah dapat soalan tadi, kita susun dahulu mengikut nilai tempat. 78,916 darab 5. Ini yang cikgu katakan tentang nombor yang hendak didarab akan diletakkan pada barisan yang pertama ataupun di atas sekali dan perkalinya akan diletak di bawahnya. Ini secara tak langsung dia akan memudahkan pendaraban dan mengelakkan kekeliruan. Kemudian bila kita dah susun, kita akan melakukan operasi darab dari nilai tempat paling kecil kepada nilai tempat yang paling besar, iaitu daripada kanan ke kiri. Dari SAR kepada nilai tempat yang seterusnya yang lebih besar di sebelah kiri. Dan dalam soalan ini, ia sehingga 10,000. SAR 10, ratus, ribu, 10,000. Okey, bila dah tahu apa nak buat, kita akan darab. Darab lah kan. Dari kanan ke kiri. Jadi 6 darab 5, 30. Apabila berlaku sebegini, ini bermaksud kita akan melaksanakan pengumpulan semula. Pengumpulan semula ini berlaku apabila hasil darabnya melebihi 10. Seperti mana operasi tambah. Jadi di sini 30. Jadi digit 3 pada nilai tempat 10. Kan ini SAR dan ini 10. Digit 3 ini akan dikumpulkan semula pada nilai tempat 10 di atas digit 1 ini. Kemudian, apa yang akan berlaku kepada 3 adalah apabila kita mendarabkan 1, iaitu digit seterusnya dalam nilai tempat 10 dengan 5, kita perlu menambahkan apa sahaja nilai yang telah dikumpulkan semula kepada hasil darab ini. Jadi 1 darab 5, 5, 5 tambah 3, 8. Tapi perlukah kita kumpul semula? Tidak, sebab hasilnya kurang daripada 10. Okay, kemudian kita teruskan operasi darab dan pengumpulan semula jika ada. Ini adalah 45. Kumpul semula 4, 40 tambah 4, 44, kumpul semula 4, 35 campur 4, 39. Maka jawapan terakhir kita adalah 394,580.